Okay, next. Fish, Fish and seafood. So fish is highly susceptible to deterioration. Kalau compare dengan daging dan daging dan ayam, ikan lebih cepat rosak. Ikan lebih cepat rosak. Especially kalau kita lambat buang dia punya dia punya perut ikan. Okay. So sama juga the temperature should be 0 to 7.2 degrees Celsius upon arrival. Dia yang sebenarnya yang terbaik 0 hingga 4 tapi buku yang saya refer ni dia buat 0 hingga 7.2. Okay. So 0 hingga 7.2 ni bagi buku ni dia masih anggap chill temperature. Tapi tu pulang lah kalau kita nak pakai 0.4 pun boleh. 0.4 tu lagi better lah. Sebab lagi kita rendahkan suhu, dia lagi meminimumkan risiko untuk berlakunya contamination. Okay. So fresh fish with acceptable quality distinguished from old fish. So biasanya kalau ikan yang segar, kita boleh bezakan dengan ikan yang lama. Ikan yang lama. Contohnya, kalau ikan yang ikan yang segar, kita ada bright red, moist gill, the moist bulging and clear. Okay. Biasanya warna merah tu tak apa nampak lagi pada mata ikan tu kan. Dia biasanya lagi dia nampak macam biru, lebih clear kan, lebih apa kita? Nampak lebih berat kita apa? Putih. Ikan putih, okey, warna putih, cerah dia punya mata tu. Okey. And then flesh and belly do not have a noticeable strong fishy odor. B tu abaikan, tiba ada B pula. So apa kita kata? Flesh dia mestilah tidak ada bau lagi lah. Bau hanyir bau hanyir tu dia tak kuat. So, kalau bau hanyir kuat tu mungkin dah agak lama lah ikan tu. Yang ketiga, flesh should not pull away from the bone easily and scale should stick to the flesh. So kalau nak tahu ikan yang fresh ni bila kita pegang dia punya sisik ikan dia tak lekat kat tangan, dia masih ada pada ikan tersebut. Okay. And then kadang-kadang kalau kita tengok dia punya skin tu juga, okay, should be vibrant and bright, masih cerah lah. Okay. So kalau kita tengok keadaan yang sebaliknya, daripada ni mungkin ikan tersebut ikan yang lama. Kan? Ataupun kalau kita nampak keadaan cantik, tapi macam ada bau macam yang tak menyenangkan. Okay? Mungkin ikan tersebut telah dicampur dengan preservatif juga. Okay? Nak bagi macam baru. Tapi kita boleh cam lah daripada tadi kan. Antara cara lain untuk kita check sama ada ikan ni fresh ataupun tak, kita check dia punya insang dia kan. Insang dia sama ada masih merah ataupun telah pucat. Kalau merah dia okey lagi lah. Tapi kalau dah pucat tu mungkin dah lama warna pucat. Kemudian dia sama macam daging tadi, kita tekan. Kalau yang fresh, dia akan dia akan tolak balik kan isi tu. Tapi kalau dia ikan yang lama kita tolak, kadang-kadang mungkin tembus jari kita ke dalam isi tu kan, sebab dia dah tak ada dia punya structure tu. So protein structure tu dia dah lemah. Okay. So itu kalau untuk fresh fish lah. Tapi kalau untuk frozen condition, so we need to ensure that there is no indication that has been allowed to thawed or refrozen fish have a sour odor and off color before it reaches the food premises. Ini sama macam konteks daging tadi. Pastikan tidak ada tanda-tanda yang dia pernah thawed ataupun defrost. Okay. So apa kita boleh tengok kesan-kesan dia kalau dia pernah ada. Contohnya tadi lah. Ini dikata ada bau masam dah sebelum sampai premis. Daripada supplier ke kita punya premis, dah ada bau masam. Ataupun color pun dah berubah. Okay, sebelum sampai ke premis. Okay, ni paper wrapper moist. Dia punya color, dia punya pembungkus dah ada moist. Nampak lembab, basah aja. Slimy ada sekali nampak macam blender kan. Dan dah berubah. Excessive ice formation. Banyak sangat ice dia. And the liquid at the bottom of carton box. And then kalau untuk fish fillet, biasanya keadaan yang boleh di-supply dalam bentuk frozen saja. Yang keadaan bentuk frozen saja. So dari segi dia punya simptom sama macam bentuk frozen condition tadi. Okay, ni kalau syarikat kita memerlukan fillet lah, biasanya dalam keadaan frozen. Sebab apa? Sebab takut bila dia dalam keadaan fillet, dia dah buang dia punya ikan tinggal isi je. Dari segi risiko untuk dia rosak tu lagi cepat berbanding dengan fresh fish. Okay. So biasanya kita kena pastikan ada keadaan frozen. Contohnya dia punya sign of refreezing brown colouring at the edge dah warna coklat. Okay.
dekat dia punya apa ujung tepi-tepi kan, fillet tu, abuse of temperature, and then bacteria were present, might have grown. Kemungkinan juga ada berlaku pertumbuhan bakteria atau mikrob pada ikan tersebut. Okay, so biasanya ikan kita pilih yang fresh lah fresh. So, jangan pilih ikan yang telah rosak Okay, seterusnya shellfish. Okay, shellfish. So shellfish basically kita boleh categorize into two basic groups. So the first group is crustacea, crustacea, such as lobster, crabs and shrimp Ini untuk crustacea. Maksudnya kulit dia keras Yang keduanya kita boleh pecahkan kepada molluscan yang ada shellfish lah. Okay. Ada oyster, clam ataupun mussel. Okay, batuk sikit. Tak sempat nak minum tadi, makan Okay, sorry Okay, shape in various form. So untuk shellfish ni sama ada kita bekalkan, okay, supply bekalkan sama ada kita nak dalam keadaan dia live, masih hidup, fresh, frozen, whole, okay, in shell or shark. Shark ni kita tanpa dia punya dia punya kulit ataupun tanpa dia punya cengkerang tu, kita dah keluarkan dia punya tu. Okay. So, tak siang doktor. Ya. Macam tak siang tak siang kulit. Betul. So, ni semuanya dah keadaan mentah Semuanya mentah. Cumanya keadaan yang yang kita dapat supply sambil kita nak order dia masih hidup ke ataupun fresh ni maksudnya dah keadaan chill lah. Bila kata fresh, chill 0 to 4 ataupun 0 to 7 tadi. Dan frozen minus 18 degree Celsius. Secara semua sekali. Okay, semua sekali maksudnya dia tak buka ataupun in shell mungkin dah buka dia punya tu. Ataupun shark ni maksudnya kita dah keluarkan dia punya shell tu. Okay. So if the product been shipped live, so they need be alive upon delivery and packed in non-returnable containers. Okay, ni kalau dibekalkan dalam keadaan yang hidup lah. For live lobster, the shell should be hard and heavy. Okay, and then there must be sign of movement. Ada masih lagi tanda-tanda pergerakan tu. Kemudian tail should curl under when the animals are picked up. Sepatutnya bila kita angkat dia, ekor dia macam naik kan. Okay, curl lah. Maksudnya menunjukkan dia masih hidup lah. Ini kalau kita order, hidup lah. Okay. And then kalau untuk yang molluscan pula, yang ada cengkerang ni pula, the shell of clam and oyster will be closed. Okay, maksudnya kalau dia dah terbuka, tu dia kira macam dia dah tak hidup lah. So tanda kita nak check ialah pastikan dia tak terbuka. Okay. Okay, so habis kita dengan fish and seafood or shellfish. Seterusnya kita pergi kepada raw material fruits and vegetables. So the goal is to deliver a safe and wholesome final product to the consumer. So the consumer ni dalam konteks ni manufacturer lah, daripada supplier kepada manufacturer. So kita nak pastikan sayur ni selamat untuk kita gunakan ataupun buah-buahan ni selamat untuk kita gunakan. So contaminated at any point along the supply chain until the point of customer. So these types of raw material have potential to be contaminated daripada kita harvest dia sampailah kepada kita terima di tempat kita. Contohnya biasanya ada tanah lah paling kurang kan. Ada tanah, kemudian ada batu-batu yang mungkin ada pada buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Okay. So identify and confirm as a significant source of pathogens and chemical contaminants. Ini kita ada chemical contaminants. Daripada mana? Mungkin datang daripada pesticide yang digunakan untuk mengawal nak jaga sayur sebenarnya kan, pesticide, okay? Fungicide yang digunakan waktu tanam dulu. So that's why kena pastikan bila terima, biasanya dalam spek supplier tu kita dah make sure okay,
free from pesticide, free from soil, and then tidak ada sebarang pathogenic contamination, microbial contamination. Okay, ini maksudnya kita kena request daripada supplier. So difficult to remove the contamination when involved killing the microbial pathogens. Okay, memang payahlah. Sebab biasanya kita tak proses lagi waktu dalam sayur ni. So bila sampai di premis barulah kita proses kan, kita panaskan ke untuk kita bunuh bakteria tu. So we need prevention of contamination along the supply chain. Okay, the potential contamination on the farm should be contact with untreated manure used as a soil amendment or contaminated water. Contohnya, penggunaan bukan saja tanah, tapi kadang baja kan. Baja yang digunakan. Sebab kadang baja ni datang daripada najis kan. Datang daripada tahi. So, kena make sure lah bila kita bersihkan buah-buahan atau sayur-sayuran ni telah dibersihkan dengan sempurna lah. Sebab takut nanti masih ada kesan-kesan baja tersebut. Kan. Sama juga kalau kadang-kadang elemen of bila ni kalau halal lah, halal biasanya kalau waktu kita nak cuci kan, kita nak cleaning tu kena tengok bruise yang digunakan tu halal ataupun tidak daripada sumber yang halal ataupun tidak. Kemudian potential contamination juga boleh datang daripada pekerja, infected workers. Kan pekerja yang sakit ke waktu mengendalikan ataupun mengambil harvest. Okay, harvest sayur-sayuran buah-buahan ni ke. So mungkin juga boleh pindahkan macam kita dah discusskan the chain of infection tu daripada orang boleh pindahkan transmit tu buah-buahan atau sayur-sayuran ni. Okay, kemudian yang terakhir conditions in the field or packing facility. Mungkin kemungkinan yang ketiga mungkin contamination ni boleh datang daripada waktu di tempat tanaman tu sendiri. Okay. Atau di ladang tu sendiri ataupun di packing facility waktu kita nak bungkus sebelum sampai kepada kita lah yang di kilang sebelum kita gunakan. Kadang-kadang ada insect kena tengok kan, kena ada serangga kadang-kadang dalam tumbuh-tumbuhan ni. Dan tambah kalau dry lagilah kadang jumpa bulu kan, jumpa kuku ada, kayunya ada kan. So batu. So benda tu kita kena check sebelum kita terima. So understanding of the agents make it possible to develop practice to minimize potential negative impact and pose a potential threat to human health worldwide. So bila kita faham dari segi apa sebab-sebab yang menyebabkan contamination ni, so memudahkan kita untuk minimize the potential negative impact kepada buah-buahan dan sayur-sayuran ni. So it must be handled with extreme care because of its perishability. So unnecessary handling upon delivery will bruise fruits and vegetables, leading to premature spoilage. So macam kita discuss sebelum ni, dari segi pecahan buah-buahan dan sayur-sayuran, ini kita discuss last sem kan, yang basically tumbuhan-tumbuhan dan sayuran ni dia ada 5 level kan of perishability. Ada yang low perishability, ada yang ada yang middle kan, ada yang yang high kan perishability, dan ada yang very high perishability. So 5 level tu kita kena tengoklah sayur atau buah-buahan yang kita pakai ni dalam level yang mana satu. Okay, ialah canned food boleh canned food, iaitu makanan dalam tin makanan yang dah diproses dalam tin. Okay, so check the can exterior for any indication of damage and possible contamination, especially to prevent the foodborne illness botulism. Okay, macam kita kena check lah. First kali bila terima produk dalam tin ni, kena tengok dari segi ada tak apa-apa kita kata defect ataupun keadaan yang tak normal kepada tin tu. Okay. Contohnya sebab apa? Sebab produk dalam tin ni biasanya dikaitkan related to foodborne illness of botulism. Masih ingat botulism? So botulism ni adalah antara considered as most dangerous pathogenic bacteria kan. Botulism. Clostridium botulinum. Okey. Iaitu antara setakat ni dikatakan sebagai pathogenic bakteria yang paling bahaya. So biasanya bila kita buat produk dalam tin, dia akan dipanaskan lah sehingga 121 darjah Celsius. Okay.
untuk bunuh, dengan harapan untuk bunuh bakteria tadi Clostridium botulinum. So apa antara exterior, kita kata exterior yang ada, exterior indication, pertamanya swell ataupun swollen can. Okay. Kalau kita tengok tin tersebut telah bengkak ataupun kembang. Okay. Bila swell, kalau kita tengok tin tu swell, maksudnya one or both ends of a can, sama ada top and bottom, may bulge outwards as a result of gas produced by bacteria or chemical action inside the can. So bila kita kata swell, maksudnya sepatutnya kita panaskan tadi 121 dengan harapan bakteria tu mati kan. So keadaan yang berlaku ialah bakteria tu mungkin dah mati tapi dia survive bila dia masih hasilkan spora. So spora tu survive, dia pula apa kita panggil anaerobic. Okay, anaerobic maksudnya dia tak perlukan gas oksigen untuk bernafas. So bila keadaan berlaku, dia bila dia bernafas dalam tu kan, dia mula kembang. Dia mula bengkak. So jangan sangka tin yang bengkak tu orang bagi lebih tin bengkak ni mungkin salah satu simptom berlakunya foodborne illness botulism. So kena berhati-hati bila kita terima produk yang dalam tin. Keadaan yang kedua ialah leakage Leakage maksudnya ada mana-mana bahagian dalam tin tersebut bocor. So kena check lah. Biasanya kita akan ambil tin, kita rendam dalam air, tengok ada tak bubble. Salah satu cara kita nak check. Ada tak bubble. So kalau ada leakage, kita kena reject. Okay. Sangat bahaya Maksudnya kalau ada leakage ni bahaya juga Maksudnya dia juga boleh jadi potential foodborne illness of botulism. Okay, kita kata indication yang ketiga ialah float seal. Okay, float seal. Maksudnya apa? Improper sealing. Jadi dah seal dah dia punya tin tapi tak sempurna. Sama ada di bahagian atas tu atau bahagian bawah. So, kalau tak proper, kita nampak macam ada dia punya tin dah berlapis, nampak macam kesan-kesan yang mungkin produk ni keluar kan. So kita boleh reject produk ni produk daripada yang dalam tin can foods. Yang keempat ialah rust. Kalau dah terima tin yang telah berkarat, ini menunjukkan tin tersebut terlalu lama, too old to use, or the contents may be contaminated. So rust may conceal pinholes through the can. So dia boleh menyebabkan ada pinhole melalui tin tersebut. Rust dah berkarat Maksudnya dia punya lapisan yang sepatutnya bagi dia tahan tu dah tak ada. Dah berkarat. Mungkin terlalu lama Atau keadaan yang terakhir, kalau dense dia dah kemet kan. So impossible to open the can with manual can opener, cause for rejection. The seams have properly been broken. Maksudnya dia punya kemungkinan lapisan yang dalam tin tu telah contaminate produk yang ada dalam tin tu. So bila dia bengkak, lama-lama dia akan bentuk rust juga sebelah dalam tu. Dia akan menyebabkan pengkaratan, karat juga sebelah dalam, justru dia akan efek kepada makanan yang ada dalam tin. So besides we see the exterior of the can, we also do spot checking on the content. So katakanlah kita terima satu carton tin, mungkin kita boleh ambil 1-2 untuk kita kata sebagai sampling. Kita tengok apa produk yang ada dalam tu, okey ke tak okey lagi. So maksudnya jangan bergantung kepada keadaan exterior semata-mata lah. So the can still contain contaminated food even though the can seems undamaged from exterior inspection. Walaupun tidak ada signage tadi, 5 tadi ni, swelling, leakage, float seal, rust ataupun dent tapi kemungkinan dia masih menyebabkan kerosakan kepada produk. Jadi kita kena tengok sampel. Kita ambil beberapa sampel produk, kita buka tin, kita tengok konten dalam tu. For example, mungkin ada abnormal odor, bau yang tak menyenangkan, color dah berubah ataupun texture kepada produk tersebut. Contohnya ada foamy or milky coloured liquid. Biasanya kalau makanan kita nampak macam basi kan. Basi dia ada keluar macam buih-buih. So
ini juga antara jadi kriteria untuk kita reject the product. Maksudnya tak boleh bergantung kepada keadaan exterior saja, tapi kadang kita tengok juga content. Kita boleh buka lah, mungkin daripada satu tin tu ada 50, mungkin based on sampling punya apa procedure, berapa yang sepatut kita ambilkan daripada 50 tersebut, mungkin 2 ke 3 kita ambil sebagai sampel. Okay. Ni contoh lah, contoh kita kata keadaan swell kan, nampak macam bengkak tu kan, ke tepi, rust kan, dah berkarat, dent, dah apa, kemek So kemek kita nampak dekat luar ni macam tak ada apa-apa kan. Tapi dalam tu dia dah mungkin dah berkarat. Kawasan dalam dia tu. Kan? Kita dah pecahkan dia punya lapisan layer yang dalam tu. Okey. So semua ni kita tak nak bila kita terima can food Kemudian untuk processed food, okey, ini straightforward lah Kalau untuk frozen food, so kita kena tengok samalah. Kalau untuk frozen food, basically kena tengok ada tak kesan-kesan apa thawing dan juga refreezing balik Kemudian bila terima, mestilah kurang daripada negatif 18. Okay, below than minus 18 degree Celsius. Tapi kalau untuk aiskrim, suhu dia boleh antara negatif, bukan 14 ni, negatif 14 negatif 14 to negatif 12. Okay. Dia beza sikit lah Dia lebih tinggi sikit. Tapi tak adalah sampai chill sebab ni aiskrim. Aiskrim pun suhu dia negatif 14 hingga negatif 12. Dan kalau untuk dry food, so carton should be dry. Okay. Dia punya bahan pembungkus carton ni mestilah kering dan undamaged punches, tears and slashes. Okay. Mestikan tidak ada sebarang punches kan. Dia dah pecah, dia dah koyak, dia dah ada kesan tarik koyak tu dah tak ada. Sebab kadang-kadang dia boleh menjadi indication for insect or rodent entry. Dia dah kadang-kadang mungkin kesan daripada gigitan dipanggil tikus ke, ataupun dah digigit oleh lipas. Jadi kita kena tengok kalau dry, pastikan tak ada benda-benda ni lah. So outside of container is damp or moldy, the conditions may extend to the content, raising the possibility of advanced growth of microorganisms. So kalau kita nampak kesan macam dah berkulat, mungkin dalam keadaan tentu dah nampak macam dah berair. So takut nanti dah, mungkin adalah tanda-tanda possibility dah ada pencemaran daripada microorganism. Ni lebih bahayalah. So kept dry in a closed container. So untuk makanan yang kering ni simpan dalam keadaan yang bertutup, dan bekas yang kering bekas yang kering dah bertutup. A touch of moisture radically change the situation. Kalau ada sikit je moisture untuk bahan yang kering ni, kemungkinan dia dah boleh merosakkan produk ni. Okay. So fail to meet color or order standard need to be rejected. Okay. Kalau kita nampak macam ada perubahan pada warna, pada bau, juga menjadi satu parameter ataupun kriteria untuk kita reject the dry food. Ini contoh lah tak dalam bekas tutup jangan bagi, kemudian labelkan untuk kita punya dry food labelkan. Okay, seterusnya untuk others, ini bahagian terakhir. Untuk others ada dua je, egg dengan dairy products So it's recommended to purchase only the amount of eggs needed for 1 to 2 weeks. Okay, 1 to 2 weeks. Jangan order untuk terlalu lama lah nak simpan untuk telur ni, takut dah rosak So selected with suitable grade. So kadang-kadang ada yang kita beli telur biasalah kan, ada yang grade A, grade B, grade C, grade D kan, ikut dia punya size tu. In clean condition, dia bersih. And then without cracked shells. Ni penting. Jangan ada yang dah pecah lah bila kita order telur fresh egg So transported and stored in original containers under proper temperature condition. Ni kena tengok. Sama ada telur yang kita gunakan ni, sama ada telur yang telah dibersihkan ataupun tidak. Okay. Kita discuss semasa lepas, kalau katalah dia dah melakukan contohnya air cleaning kan, ataupun air washing, so bolehlah kita nak simpan telur tersebut dalam refrigerator kan. So, tapi kalau dia masih tak ada sebarang pembersihan, masih ada najis, janganlah simpan dalam keadaan refrigerator condition. Cukup sekadar ambient temperature pun dah cukup. Takut nanti dia sekelit, dia edarkan habis najis-najis tu dalam kawasan simpanan atau kawasan tempat transportation tu.
Bagi liquid, frozen and dehydrated egg, it must be pasteurized. Okay, kalau kita menggunakan liquid, frozen ataupun dehydrated egg, keadaan dia mestilah telah di pasture. Okay, pasture. So before being delivered and stored at all points in refrigerated or frozen condition appropriately. So the refrigerated condition receiving at below than 7 degree Celsius. Ini untuk telur dan juga produk yang dihasilkan daripada telur lah. Macam kalau kita gunakan telur liquid, frozen dan dehydrated. Okey, kemudian yang terakhir ialah untuk dairy products. So kalau untuk milk intended for beverage, packed in an individual containers not larger than 1 pint or may be served from a bulk dispenser unit. Okay. So apa kita punya kriteria for rejection? Pertamanya, kalaulah susu tersebut claimed as fresh but has a sour, bitter or moldy tasting milk. So kita ada sebab lah untuk kita reject. So mungkin part of, kita kata apa? Kalau dah ada kesan-kesan masam kan, pahit ke apa ke, bitter, moldy tasting, rasa macam dah tak over sedap, so kita boleh reject. Then off flavor, rasa pun dah berubah kan. Okay, kemudian delivered after the expiry date. Okay, dihantar selepas daripada tarikh luput. Okay, tarikh luput. So ni kena reject lah. And then the temperature is above 7 degrees Celsius. Ini antara kita kata apa, kriteria yang boleh kita gunakan untuk kita pastikan susu yang kita terima tu masih fresh. Okay, kemudian untuk cream, cheese and dried milk, okay, from pasteurized milk, enter a food establishment with pasteurization label. So kalau untuk produk yang hasilan seterusnya pun seperti cream, apalagi keju dan juga susu ni lah, susu tepung ni kan, mestilah daripada sumber pasteurized milk juga. Okay, sebab untuk safety saya pernah tengok ada rancangan tu, dia ambil, dia perah susu kan, dia terus minum. Risiko lah, risiko takut ada apa, risiko untuk pencemaran sebab kawasan tempat kita perah tu kadang-kadang lembu tu kan, takut dia dekat dengan dia punya sumber najis ke apa, takut kena pada makanan tu lah. So biasanya kita better untuk kita pasteurize terlebih dahulu. Ingat lagi pasteurize kita discuss dalam apa, chapter 2 kan, Lois Pasteur, nama orang yang mengasaskan proses pasteurization ni. So unadulterated, taken from safe cows and processed using sanitary methods. Okay, ni kita sanitary methods. So cheese, we must check on the moisture content. Apa I pula ni, moisture content moisture content, fat content, flavor, texture and color criteria. Okay, and then for butter, we need to have a sweet, fresh color, uniform color and firm texture, free of mold and other foreign substance. Ni kalau untuk butter lah. Juga produk hasilan tenusu butter. Okay, so as conclusion, selecting and purchasing of safe food supplies is one of the critical control point in the flows of food production. So it is a responsibility of the company to assure the sanitary quality of the foods in the establishment. So proses pemilihan dan pembelian bahan mentah yang selamat daripada pembekal adalah salah satu daripada critical control point. That's why bila kita request quotation daripada supplier, kita kena pastikan bahawasanya bahan yang kita gunakan memang betul-betul selamat. So apa antara dokumen yang boleh kita minta daripada supplier untuk pastikan dia adalah selamat? Apa dia contohnya, kalau kita ada CJ, kalau supplier kita ni memang dah ada mesti ke ada GAP contohnya, Good Agriculture Practices ke, ataupun dah ada GMP ke, ataupun ada mesti, lagi baik, lagi bagus. Okay. Ataupun kalau dia tak dapat nak bagikan sijil, dia boleh bagikan mungkin COA, Certificate of Analysis, yang menunjukkan dia dah buat analisis pada produk dia memang selamat. Ataupun dia ada SDS, Safety Data Sheet. Okay, dia berikan Safety Data Sheet sebagai bukti bahawasanya material ataupun raw material yang dibekalkan ni adalah selamat. So ini adalah jadi tanggungjawab kepada kita lah, company
Maksudnya kita sebagai halal zat ni bukan sekadar nak jaga yang halal semata-mata, tapi kan ada juga elemen-elemen thayyiban ni dalam syarikat. And then the quality control in the food industry start with the supplier selection. Ni proses yang kritikal. That's why lah kalau dulu orang letakkan orang purchasing ni macam-macam background. Tapi bila orang kata letakkan macam sebelum ni, orang yang ada food background, food tech background di bangkang purchasing ni, dia ada penambahbaikan sebab dia tahu kan apa yang bagus dari segi safety. Tapi kalau katalah akan datang, mungkin ada post halal procurement ataupun halal purchasing, itu lebih baik. Maksudnya bukan sekadar awak tahu tentang halal tu, tapi awak tahu cara dari segi nak menentukan untuk memilih yang elemen thayyibah. Okay. So the products or the raw material need to be inspected thoroughly and properly. So plans must be made well to maintain the integrity during the material being received and handled correctly. So pastikan supplier ni tak menerima apa-apa habuan daripada supplier kan. Bahagian purchasing personnel ni tak terima habuan lah. Dia pilih supplier ni sebab dia bayar tanggung pergi bercuti ke apa, tak. Kita pilih ni mesti secara integriti. Kan? Kalau perlu, kita buat supplier audit. Maksudnya kita jangan bergantung kepada dokumen yang dihantar semata-mata. Mungkin kita boleh buat planning, schedule, mungkin 6 bulan sekali ataupun setahun sekali kita pergi check on-site. Tengok kita punya supplier condition. Sama tak macam dokumen yang dihantar dengan actual aktiviti yang dibuat, actual operation yang ada di kilang mereka lah. Okay. So kita mesti tengok secara thoroughly and properly. Okay. So personnel assigned for inspecting receiving material need to be well trained. Okay. Tadilah kita nak tengok apa dia punya yang, kalau tak di train, kita tak tahu kan mana satu yang dikata sebagai kalau tin tadi kan yang dah swollen, nanti kita ingat orang bagi lebih. Sebenarnya tak, itu adalah symptom indication of kita kata spoilage sebenarnya kan. Yang dah kemik pun kita ambil. So kita kena di train. Kalau macam sayur tadi tengok kan. Kalau yang dah di refreeze ataupun yang dah thaw, apa simptom-simptom yang kita boleh tengok. Okay, maksudnya kita kena well train. Selain daripada teori yang kita belajar, nanti kita ada peluang untuk praktikal, nanti tengok. Praktiskan benda-benda tu. Okay. Well trained to identify damage, contaminated tadi kan, yang perubahan warna. Kalau daging dah warna purple, dah warna greenish, apa maksud dia? Okay. And then spoil products and able to justify the product acceptance and rejection properly. So bila kita reject, bukan semata sebab kita tak suka supplier ke apa, tapi kita ada justification. Kenapa kita kriteria yang tak memenuhi kita punya spec. Okay. Ini ialah reference digunakan tak banyak. Okay, untuk kali ni. Tapi mostly saya pakai satu buku lah, iaitu Educational Foundation ni. Dia banyak cerita tapi agak lama. So saya combine dengan different reference yang lain. Sikit-sikit lah saya tambah. Especially the latest requirement lah. Okay, with that, thank you.